Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu jangan politicking rakus mau kuasa. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS di media hari ini yang saya baca, dan beliau berkata bahawa perkara itu disebabkan oleh nafsu politik angkuh dan rakus mau berkuasa sehingga mendabik dada. Kononnya mampu menyelesaikan masalah seperti yang dijanjikan dalam manifesto Pilihan Raya Umum ke-14. Jadi ini adalah kenyataan yang saya baca di media ya. Dan bila dia menyebut manifesto Pilihan Raya Umum ke-14, bermakna di sini Presiden PAS cuba menyerang pimpinan PH. Ini adalah jelas kerana dia menyebut manifesto Pilihan Raya Umum ke-14. So di sini Presiden PAS harus ingat bahawa kerajaan Pakatan Harapan ataupun PH itu terbentuk adalah hasil daripada mandat rakyat di PRU ke-14, dan rakyat memberi kemenangan kepada PH ini untuk memerintah. Kerana kita tahu sebelum PRU ke-14 kita lihat apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang sudah rakyat bosan lihat kerenah-kerenah mereka-mereka yang ada dalam kerajaan yang begitu angkuh, yang tidak seperti yang ada hari ini. Tetapi yang ada hari ini adalah lebih parah daripada Kerajaan Barisan Nasional yang lalu. Ini adalah yang dilihat rakyat hari ini. Ini Presiden PAS harus ingat. Jangan melemparkan kata-kata yang seperti ini, mengatakan orang nafsu politik angkuh, rakus mau berkuasa. Kerana apa yang dia lemparkan ini sebenarnya adalah diri dia sendiri dan pimpinan PAS yang ada dalam kerajaan hari ini. Ini yang saya lihat sebagai rakyat. Dan kalau dia sewaktu berada dalam kerajaan yang ada hari ini, setelah terbentuk, kenapa dia terima jawatan sebagai menteri ataupun duta bertaraf menteri Timur Tengah? Karena kita tahu menteri duta bertaraf menteri ini dia akan mendapat keistimewaan apa yang menteri dapat. Ini adalah jelas menunjukkan bahwa Presiden PAS ini juga gila kuasa dan rakus kerana dia inginkan keistimewaan yang menteri dapat. Kalau dia seorang pemimpin yang tidak melihat dari sisi ini, dia tidak akan menerima tawaran duta khas bertaraf menteri ini, kerana kita dah tahu bahwa kalau kamu terima tawaran ini, apa gunanya ada duta kita? Apa juga gunanya kita ada menteri luar? Apakah Presiden PAS ini seolah-olah menidakkan tanggung jawab duta kita ataupun kita punya menteri luar? Tetapi dia menyandang jawatan duta khas bertaraf menteri Timur Tengah ini pun dilihat oleh rakyat hari ini tidak menjalankan kerjanya. Dan dia juga menggunakan keistimewaan yang mana dia dapat setaraf dengan menteri. Ini adalah satu pembaziran kepada duit rakyat. Ini duit rakyat, bukan duit kamu orang. Kamu orang yang duduk dalam kerjaan hari ini, yang pompang, yang mengatakan hal politik ini, yang katakan orang gila kuasa, kamu orang lah yang gila kuasa. Kalau kamu orang duduk dalam kerjaan yang ada hari ini, kamu turun ke bawah menggunakan duit kamu untuk membantu rakyat, itu baru namanya seorang pemimpin yang hebat. Tetapi kamu turun ke bawah menggunakan duit rakyat, membantu rakyat, kamu dengan bangganya mengatakan inilah PAS, inilah Perikatan Nasional. Ini bukan satu contoh yang boleh ditunjukkan sebagai teladan kepada rakyat. Ini yang saya lihat. Dan untuk nak mengatakan bahawa PH itu seolah-olah rakus dengan kuasa, ini adalah pada saya dia tujukan kepada orang yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini. Kerana kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini didenda. Berapa orang yang dah kena denda? Melanggar peraturan, melanggar SOP, cuma denda. Kalau di negara luar hari ini, menteri-menteri ini semua dah dipecat ataupun mereka sendiri letak jawatan. Ada sedikit saja bunyi skandal, terus letak jawatan ataupun dipecat. Tetapi apa yang berlaku? Kita tengok pimpinan
yang ada dalam kerajaan hari ini. Termasuklah pimpinan PAS sendiri. Bermacam-macam isu. Tetapi coba ditidakkan. Coba di-backing kesalahan mereka. Jadi kita lihat hari ini sebagai rakyat bahwa demokrasi kita ini sudah hancur. Presiden PAS paham tak demokrasi? Ataupun paham tak munafik kalau nak bercakap? Kami rakyat nih dah muak. Jadi sepatutnya sebagai pemimpin dia jangan keluarkan kenyataan seperti ini. Saya tidak suka menghentamkan parti orang sebenarnya. Tetapi apabila pimpinan PAS nih rata-rata mengeluarkan kenyataan seperti ini, cerita jangan politiking, rakus kuasa. Mereka ini paham tak apa itu politiking, rakus kuasa? Itu yang saya perkatakan selalu. Kalau PAS dan Presiden PAS hari ini merasakan diri mereka hebat dalam kerajaan hari ini, berhenti jual isu kaum dan agama. Jual idealisme kamu kepada rakyat. Apa yang PAS mampu buatkan dalam kerajaan ini untuk menjadikan kerajaan ini lebih baik dan terbaik untuk dipandang oleh rakyat dan seluruh dunia. Yang mengatakan bahwa ini adalah kerajaan Melayu Islam yang kamu orang sendiri laungkan hari ini. Jadi buktikan kepada rakyat bahwa apa dia idealisme yang dibawa oleh PAS. Bukannya kamu menyerang pimpinan parti politik lain untuk kamu terus kekal berkuasa. Kamu nak menyerang bahwa kaum ini seperti ini, kamu menyerang dengan isu agama. Ini adalah satu politik yang murahan. Hentikan politik yang seperti itu. Saya belum pernah dengar lagi apa dia idealisme daripada pemimpin PAS semenjak dalam kerajaan yang ada hari ini. Yang ada menyerang. Yang nak menyerang adalah kami ini sebagai rakyat. Kalau kamu kerajaan tidak betul, kami akan mempertikaikan seperti ini. Ini sepatutnya. Jadi kamu yang duduk dalam kerajaan akan perbetulkan supaya senang rakyat lihat. Jangan hanya bersuara di media sosial supaya mempengaruhi rakyat. Ini tidak akan jadi hari ini. Kamu ceritalah seperti mana seperti ini. Jangan politiking rakus mau kuasa. Rakyat dah tahu yang rakus kuasa, yang politiking adalah kamu orang yang ada dalam kerajaan hari ini. Dalam keadaan COVID kali ini, Perdana Menteri lantik timbalan Perdana Menteri, lantik lagi Menteri Kanan. Ini adalah melibatkan kos, melibatkan duit rakyat. Menteri yang ada 70 lebih orang, termasuk Presiden PAS sendiri, patutnya dibuang. Jangan jadi banyak. Negara yang besar, seperti mana yang saya perkatakan, negara Indonesia tu 300 juta penduduk, hanya 34 menteri. Kalau ada 70 lebih orang menteri, tetapi keadaan negara seperti ini yang nak dikatakan tidak gagal. Kalau dikatakan nanti sebagai pemimpin bodoh, tidak nak mengaku, tetapi ini adalah hakikat yang rakyat nampak. Pemimpin bercakap seperti orang bodoh. Ini adalah hakikat. 70 lebih orang menteri. Pegang lagi JLC lah, apalah semua ni. Kerja tak jalan. Ini adalah hakikat yang perlu pemimpin lihat. Bukan keluarkan kenyataan menyerang pihak pembangkang. Kamu sudah jadi kerajaan, tidak perlu lagi diserangnya pembangkang nih. Pembangkang ini yang menyerang kamu karena mereka hendak membuat check and balance. Kalau tanpa pembangkang bersuara, maka kerajaan akan membuat sewenang-wenangnya. Karena kami rakyat ini tak tahu selok-belok yang ada dalam kerajaan tu. Kamu orang keluarkan duit berapa, beli barang ni berapa, pembelanjaan ni berapa. Mana rakyat tahu? Kalau pemimpin daripada pembangkang tidak coba korek ataupun tidak buka kepada rakyat, rakyat tidak akan paham. Jadi apabila pembangkang ni ada membuka
apa yang berlaku dalam kerajaan, maka rakyat akan paham. Itulah namanya check and balance. Itulah, kalau nak jadi ahli politik ini, bukannya nak membohong rakyat di bawah supaya kamu menang pilihan raya, setelah itu kamu ingat, duduk di meja pentadbiran negara itu macam jadi CEO kedai kopi. Itulah sifat yang tidak perlu ada lagi hari ini. Sepatutnya tidak tertanam lagi di dalam minda orang-orang politik kita ini. Politik-politik yang dah tua nih, rakyat dah tahu permainan kamu ini dah tidak relevan lagi untuk dipakai hari ini. So hentikan. Buktikan kepada rakyat hari ini, parti PAS ada dalam kerajaan hari ini, keluarkan idealisme yang baik. Jangan asyik menyerangkan isu kaum, isu parti, isu agama. Keluarkan idealisme. Apa yang perlu PAS dalam kerajaan hari ini buat untuk membantu kerajaan dia sendiri ini. Nah, buktikan kepada rakyat. So, sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Thank you.